Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Hasanatul binti Hasbullah 1706983-2. Jadi hari ini kita akan membincangkan tentang refleksi ijtihad. Pertama sekali, mari kita masuk kepada ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad berasal daripada perkataan jahada dan dari segi bahasa artinya usaha sehingga mencapai matlamat yang diinginkan. Ijtihad dari sudut istilah fiqh pula membawa maksud mengerah usaha dan kesungguhan untuk mencari hukum syarak yang berbentuk praktikal dengan melakukan proses istinbat. Fiqh semasa adalah produk ijtihad semasa. Ijtihad mesti dilakukan oleh fuqaha atau ulama yang berkelayakan. Mujtahid pula ada beberapa tahap seperti mujtahid mutlak seperti imam mazhab, mujtahid muqayyad iaitu dalam mazhab, mujtahid murajjih, mujtahid yang mentarjihkan pandangan, mujtahid mutajazzi, mujtahid yang berijtihad dalam juzuk masalah tertentu dan juga mujtahid fuqiyah iaitu mujtahid fatwa. Perkembangan keilmuan sains dan teknologi, perubahan sosial, ekonomi dan politik telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat. Contohnya dalam aspek jual beli, perubatan dan farmaseutikal. Disebabkan kemajuan tersebut telah banyak menimbulkan isu-isu memerlukan jawapan hukum. Isu-isu tersebut tidak ada penjelasan dan jawapannya secara langsung di dalam Al-Quran maupun hadis. Bahkan tidak dibincangkan pula oleh ulama-ulama silam. Oleh itu, pengaplikasian instrumen ijtihad menjadi satu keperluan untuk menyediakan jawapan hukum bagi isu semasa yang timbul serta membebaskan masyarakat Islam dalam belenggu persoalan. Seterusnya, soalan pertama iaitu jelaskan mengapa ijtihad sangat penting dalam menyelesaikan isu-isu berkaitan ekonomi dan keuangan Islam. Terdapat 3 poin utama. Yang pertama iaitu menjaga keberkekalan syariat Islam dan keanjalannya agar sesuai pada setiap zaman dan tempat. Yang kedua, untuk mengawal undang-undang ciptaan manusia yang bertentangan dengan syarak. Dan yang ketiga ialah untuk meraihkan keadaan semasa kini. Untuk poin yang pertama iaitu menjaga keberkesanan syariat Islam dan keanjalan agar sesuai pada setiap zaman dan tempat. Ijtihad ini berperanan untuk memelihara keberkekalan syariat Islam, iaitu unsur-unsur kekuatan terdapat dalam syariat Islamiah menjadikan anjal untuk diaplikasikan sepanjang zaman. Kekuatan utama ialah ia merupakan panduan yang sempurna, tinggi dan syumul agar mampu menjadi pelengkap pada kehidupan Islam yang sebenar. Syariat ini dapat merealisasikan pelaksanaan ijtihad dan kepentingan umum dan khusus, tidak mengira masa, tempat ataupun keadaan. Islam menggalakkan penggunaan akal dan ijtihad dengan memperbanyakkan kajian, pemerhatian, pemikiran dan perancangan agar nikmat akal itu digunakan sebaiknya. Penggunaan akal juga merupakan satu bukti tentang perbezaan yang begitu ketara antara umat Islam yang mempunyai keimanan dan kesedaran dengan golongan-golongan yang jahil. Kekuatan yang terkandung dalam syariat Islam menjadikan bukti bahawa pentingnya umat Islam untuk terus mengaplikasikan penggunaannya sesuai dengan kehendak zaman. Untuk poin yang kedua ialah mengawal undang-undang ciptaan manusia yang bertentangan dengan syarak. Seperti yang kita tahu, undang-undang Malaysia ataupun undang-undang dunia sekarang merupakan undang-undang ciptaan barat dan telah memberi pengaruh besar kepada kebanyakan negara Arab dan Islam. Pengaruhnya pula melibatkan sebahagian aspek besar kehidupan masyarakat dan undang-undang ini dikatakan membawa satu bentuk perundangan yang lengkap dan mudah tetapi tidak semua selari dengan kehendak syarak. Namun sekiranya ulama-ulama Islam ini bangkit dan melakukan ijtihad untuk menyelesaikan masalah-masalah baru yang timbul dalam kalangan umat, maka tidak ada lagi ruang untuk undang-undang barat dicipta oleh manusia dan untuk ia bertentangan dengan syarak. Secara otomatiknya, pengamalan undang-undang ciptaan manusia yang bertentangan dengan syarak berjaya dikawal. Dan hal ini juga dapat membuka ruang kepada kesuburan fiqh Islam dan membuktikan juga kemampuan
untuk memenuhi keperluan dan tuntutan semasa. Namun, perlu diketahuilah bahawa hasil ijtihad ini haruslah benar-benar dipraktikkan supaya usaha ini tidak menjadi dakwat yang hanya mencoretkan di atas kertas. Perlulah ijtihad ini digunakan sebaik mungkin dan dibuat atas dasar untuk menjaga Islam, bukanlah untuk menjaga kepentingan diri sendiri. Dan yang ketiga, iaitu meraihkan keadaan masa kini, yang mana setiap zaman mengalami perubahan yang sama dan sama ada dari segi tuntutan semasa, suasana persekitaran ataupun adab yang diamalkan oleh sesebuah masyarakat tersebut. Disebabkan perbezaan yang sentiasa berubah-ubah, maka hukum diperlukan untuk menyelesaikan sesuatu masalah turut berubah. Jikalau permasalahan yang baru diselesaikan mengikut kepada bentuk penyelesaian yang lalu, pasti akan menimbulkan kesukaran dan kepayahan pada orang ramai. Oleh itu, ulama menetapkan sebelum berijtihad, perlukan kepada penelitian terhadap adat-adat dan tradisi masyarakat. Hal ini adalah untuk mengelakkan berlakunya percanggahan dengan kaedah syarak, iaitu untuk membendung kemudaratan dan kerosakan dari menimpa manusia-manusia lain ataupun masyarakat-masyarakat lain. Sekaligus ia memberikan kemudahan serta keinginan untuk mereka menjalani kehidupan mereka dengan tenang. Soalan yang seterusnya, apakah ijtihad yang terpakai dalam penyelesaian isu-isu tersebut? Di sini terdapat dua ijtihad, iaitu ijtihad yang berbentuk tarjih ataupun tarjihi intiqai dan ijtihad baru, iaitu ibda' insya'i. Apa itu ijtihad yang berbentuk tarjih? Bentuk tarjih ini merujuk kepada ijtihad yang mentarjihkan pandangan-pandangan fuqaha sedia ada yang terdapat dalam khazanah fiqh Islam yang lalu. Dan ini kerana terdapat banyak isu-isu baru yang timbul dan mempunyai persamaan dengan isu-isu yang telah berlaku sebelum ini. Jadi, dengan itu, ulama-ulama hanya perlu menilai, memilih dan mentarjih pandangan yang paling bersesuaian dengan keadaan dan keperluan semasa. Tidak perlu menimbulkan ijtihad yang baru. Kemudian, untuk ijtihad baru, iaitu ibda' insya'i, iaitu tugas ijtihad baharu ni ialah pada perkara-perkara dan persoalan-persoalan baharu yang tidak pernah dibincangkan oleh ulama silam, dan para ulama semasa bertanggungjawab untuk mengkaji, untuk menyelidik dan membahaskan serta mempertimbangkan secara terperinci perkara-perkara tersebut dan merumuskan satu pandangan hukum yang baru berdasarkan kepada realiti semasa. Dan boleh dikatakan bahawa ijtihad baharu ni akan diwujudkan, akan ditetapkan untuk menjaga masalah-masalah masa kini. Dan untuk yang terakhir, soalan terakhir iaitu, apakah proses ijtihad yang berlaku sebelum sesuatu keputusan hukum diberikan? Dalam proses untuk merumuskan hukum fiqh semasa ni, ijtihad perlu melalui beberapa peringkat. Sebagaimana pandangan yang digariskan oleh Syekh Ali Jum'ah, iaitu seorang bekas mufti Mesir, terdapat 4 peringkat. Peringkat yang pertama, iaitu peringkat untuk menggambarkan persoalan, iaitu marhalah taswir, iaitu proses untuk memahami latar belakang isu yang perlu dibahaskan. Ia akan melihat pada 4 elemen, iaitu masa, tempat, individu dan keadaan. Untuk proses yang kedua, iaitu peringkat adaptasi ataupun marhalah takyif, iaitu proses bagaimana permasalahan baru itu disesuaikan dengan teori-teori fiqh sedia ada dan sumber-sumber nas yang berkaitan. Untuk proses yang ketiga, iaitu peringkat merumuskan hukum, marhalah bayan al-hukum, iaitu satu proses yang melibatkan penelitian terhadap dalil dan istidlal. Ia juga menentukan sumber, instrumen dan kaedah yang akan digunakan seperti qiyas, maslahah, istihsan dan sebagainya. Dan peringkat yang terakhir atau peringkat yang keempat, iaitu peringkat fatwa,
marhalatu al-ifta, iaitu proses yang terakhir yang melibatkan penyesuaian antara prinsip syariah dengan situasi semasa. Apabila semua ni diambil kira, fatwa akan dikeluarkan dengan sirah yang sesuai. Kesimpulannya, jelas dapat kita lihat bahawa ijtihad ni telah memainkan peranan yang penting untuk mengeluarkan hukum mengenai permasalahan semasa. Ia merupakan satu alat atau mekanisme untuk memutuskan sama ada permasalahan itu dibenarkan oleh syarak atau tidak, dan berpandukan kepada logik akal yang disandarkan asas kepada Al-Quran dan Sunnah. Namun begitu, perlu diingatkan bahawa ijtihad hanya boleh dilakukan oleh mereka yang berkelayakan sahaja dan mereka-mereka yang memahami syariat Islam. Bagi orang awam, mereka boleh bertaklid kepada keputusan yang dikeluarkan oleh ulama'-ulama' tersebut. Keadaan yang akan sentiasa berubah disebabkan kemajuan teknologi yang pesat masih sentiasa memerlukan kepada hukum-hukum yang dapat memberi penyelesaian kepada permasalahan-permasalahan baru. Ijtihad dapat dilihat sebagai satu alat hukum yang dapat memberi kemudahan dan kesenangan untuk umat Islam. Ini selari dengan firman Allah yang bermaksud, Allah mengkehendaki kamu beroleh kemudahan dan ia tidak mengkehendaki kamu menanggung kesukaran. Dan juga supaya kamu mencukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya dan supaya kamu bersyukur. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.